بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, syukur banyak-banyak kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita sehingga malam ni kita masih lagi dihidupkan dan bersama-sama kita boleh duduk dalam rumah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang Allah akan ampunkan segala dosa dan mudah-mudahan Allah gantikan dengan rahmat-Nya buat kita insya-Allah. Imam Al-Ghazali dia ada menyebut di dalam kitab dia 3 perkara yang manusia ni menolak pandangan Allah terhadap dia, kata Imam Ghazali. Yang pertama, pandangan Allah terhadap manusia itu pandangan rahmat, ditolak oleh manusia. Yang kedua, pandangan untuk diampunkan segala dosa, ditolak juga oleh manusia. Dan yang ketiga, pandangan untuk nak membina kerohanian dan ditolak juga oleh manusia. Maka Imam Ghazali nak menyatakan kesombongan manusia hari ini dengan Allah dengan menolak 3 perkara menjadi penyebab dia terjauh daripada Allah dan lahir kepada dia tu sifat-sifat nifak, lahir kepada dia tu sifat-sifat kufur, lahir kepada dia tu sifat-sifat zalim. Maka tuan-tuan dan sekalian, apa yang paling penting bagi kita hari ini? 3 perkara ni perkara besar yang Allah nak memberikan kepada kita. Yang pertama, pandangan rahmat dia. Yang kedua, pandangan untuk diampunkan segala dosa. Dan yang ketiga, pandangan untuk dia nak bina kerohanian kita, supaya di sepanjang kehidupan kita ni kita sadar dalam apa pun perbuatan kita, kadang-kadang kejahatan yang kita lakukan dengan sengaja, di situ tetap ada rahmat, di situ tetap ada keampunan. Dan dalam apa pun yang kita buat hari ini kerana kejahilan, kerana perbuatan-perbuatan kita yang melampau, maka Allah nak supaya terbinanya dalaman kita hari ini, lalu diturunkan sifat-sifat kemuliaan dengan diutuskan Nabi kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan di padang mahsyar ni, kita baru lagi nyambut Maulid dalam bulan ni kan, tahun Masihinya dalam bulan ni lagi. Maka tuan sekalian, kita nyambut Maulid ni alhamdulillah tiap-tiap tahun kita nyambut. Tetapi kadang-kadang keberkesanan hasil daripada sambutan tu tak ada kat kita. Apa yang jelas kita nampak hari ni, manusia hari ni dibimbing, diingatkan, diperkatakan kat dia. Tapi berapa orang yang nak dengar, yang nak ambil, yang nak ikut? Berapa orang? Sebabnya tuan sekalian, pada 3 hari bulan tu jatuh pada hari Sabtu, dan malam tu saya ceramah Maulid di satu masjid malam pertama tu. Bukan Selangor tuan-tuan. Bukan Selangor. Cuma saya nak cerita tuan-tuan, kita nak jadikan benda ni sebagai iktibar. Dan mudah-mudahan tak berlakulah kat sini dan tak berlakulah kat mana-mana. Kita mengharapkan hari ini manusia, masyarakat jadi bertambah baik sepatutnya. Sebab apa tuan sekalian? Sebab kita ni umur makin meningkat, kubur makin dekat. Kita ni umur makin meningkat, akhirat tu makin dekat. Bukan kita hari ni umur makin dekat, kita ni makin jauh daripada akhirat, makin jauh daripada kubur dah. Akhirat tu makin dekat, kubur makin dekat bila umur makin meningkat. Jadi sepatutnya tuan, dengan peningkatan umur ni bertambah baik kita. Tapi kadang-kadang ketuaan tak berikan kebaikan kat dia. Saya nak bawa contoh tuan-tuan sekalian. Malam tu 3 hari bulan saya ceramah Maulid malam yang pertama di satu masjid. Jadi diceritakan oleh orang masjid ni, cerita depan kita masa makan kan. Dia cerita ni dengan emosional, cerita ni dengan keadaan geram, dengan keadaan marah. Marah dia tu nampak lah. Bukan dia marah kat saya tuan-tuan, tapi dia marah dekat orang yang dia cerita tu. Dia kata, ustaz, macam biasalah, dia kata, kampung ni terlibat sama dengan misi bantuan banjir. Yang terlibat sama apa yang di-highlightkan dalam TV, apa yang masyarakat di serata tompek dalam Malaysia khususnya duk buat, kampung ni pun terlibat sama.
Maka dia kata ketua kampung ni kita hormati dia sebagai ketua bagi kampung ni yang dilantik. Maka dengan kuasa, dengan mandat yang dia ada ni, dia telefon orang masjid. Masalahnya tuan-tuan sekalian, ketua kampung ni bukan ahli masjid, ni masalah. Kan? Layak ke ketua kampung ni bila dia bukan ahli masjid? Layak ke dari sudut hukum kita nak cakap? Dari sudut ilmu kita nak cakap, layak ke dia jadi ketua kampung? Imam memang kita kata tugas imam di masjid, kan? Ketua kampung ni makna kata dia ni bebas bercakap di mana-mana dalam kampung. Dia boleh pi rumah siapa pun dia nak pi, dia boleh kumpulkan orang kat balai raya pun dia boleh kumpul. Dan di antara objektif dia tu, sepatutnya tiap orang yang dia jumpa, tiap kali dia bercakap kepada orang kampung, ingatkan orang tentang masjid. Tapi ketua kampung ni jenis mangkuk ayun, tuan-tuan. Jenis dia pun bukan orang masjid, ni masalahnya, kan? Dan dia tak bercampur dengan orang masjid. Maka ini yang orang masjid duk cerita dengan saya. Dia pun satu hari dia telefon orang masjid. Dia kata minta umumkan hari Jumaat ni, siapa-siapa yang nak menyumbang, yang nak sedekah, yang nak beri sikit lebih kurang, dia kata untuk bantuan banjir ni, hantar ke rumah dia. Ni suara ketua kampung. Bukan takat cakap, tuan-tuan, naik bina lagi ke rumah dia, misi bantuan banjir. Maka tuan-tuan sekalian, apa yang saya nak cerita ni kita jadikan iktibar. Bukan kita nak salahkan siapa-siapa dah. Tapi bila dia bersalah, takkan kita nak cakap dia tu sebab dia salah. Ya, dan salah dia tu haram dari segi syarak, memang salah sungguh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, orang kampung ni dengan norihnya, dengan ada yang nyawitnya, dengan ada yang tanam jagung, sehingga kan malam tu saya dapatlah jagung seplastik, tuan-tuan. Orang kampung bagi kan, sebab ada yang tanam jagung, ada yang tanam tobu dan sekalian. Ini yang diusahakan oleh orang kampung. Maka dengan pendapatannya masing-masing, hasil titik poluh masing-masing, hati tu ada rasa nak menyumbang, tak banyak sikit pun ada. Tak dapat poi pun tak apa, dapat barang dia sampai ada ke orang yang kita kata saudara kita, saudara mara kita yang dilanda banjir, tuan-tuan, yang ada rumah dia hanyut tinggal solai sepinggang. Makna kata lepas banjir tu dia nak bina semula hidup baru, nak mulakan semula hidup baru, bukan untuk nak bersonok-sonok. Ada yang ada anak kecil yang kita pergi tengok ni, ya Allah, kita menitik air mata rasa ni duk tengok ni. Maka di celah-celah tu ada pengkhianat, tuan-tuan. Kita nak cerita ni pengkhianat. Maka dia kumpulkan, dia orang masjid, diumumkan di masjid. Alhamdulillah lah orang kampung ni peka. Hantarlah yang mampu beli gula sekampit, pi beli gula, pi hantar rumah ketua kampung. Dah bertimbun dekat rumah ketua kampung, tuan-tuan sekalian. Ni saya cerita dalam rumah Allah ni, bukan nak seronok halwa telinga nak dengar tak. Ni cerita realiti apa yang berlaku. Maka bila dah terkumpul barang yang orang kampung beri ikut kemampuan masing-masing ni, ketua kampung ni calling saudara mara dia yang rapat-rapat, kawan-kawan dia, suruh datang ambil barang dan sekalian, bukan orang yang terlibat dengan banjir. Ni saya nak cerita dalam rumah Allah. Barang ni diberi bukan orang yang terlibat dengan banjir. Orang masjid yang duduk depan saya ni, dia dengar perkhabaran ni, cerita ni dia dengar. Dia nakkan confirmation. Dia pi 2-3 orang rumah ketua kampung sekalian. Allah mentakdirkan bila dia pi rumah ketua kampung ni, maka memang ada saudara mara ketua kampung, 4 buah kereta, 3-4 buah kereta ni memunggah barang bubuh dalam kereta masing-masing. Sampaikan orang masjid ni cakap apa? Kau makanlah rezeki haram tu. Kau ambillah hak orang yang bukan hak kau. Mana letak kepala otak ketua kampung ni, tuan-tuan? Satu kesalahan, dia tak pimpin orang ke masjid. Yang kedua kesalahan, dia pimpin pula orang kepada kejahatan. Ketua kampung apa ke nama ini? Ini realiti berlaku, tuan-tuan. Itu sebab kalau kita tengok dalam satu hadis lah, Nabi SAW cerita kan, kita tahu ke padang mahsyar besok ni, bila Nabi dah dibangkitkan dan kemudian diberi pakaian kepada Nabi, lalu Allah mengutus 3 malaikat
satu demi satu mendatangi Nabi selepas Nabi dilengkapi pakaian. Nabi ini dah lengkap dengan serban dia, dengan jubah dia yang dipakaikan oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar. Maka malaikat pertama yang mendatangi Nabi SAW, malaikat Jibril, untuk memberikan salam pada Nabi dan memberikan ucapan kemuliaan. Bila Jibril beri salam ke Nabi dan Nabi jawab salam Jibril, kemudian apa soalan pertama yang Nabi tanya, tuan-tuan? Apa soalan pertama yang Nabi tanya ke Jibril? Nabi kata, wahai Jibril, dia kata, khabarkan ke aku, tunjukkan ke aku sesuatu yang menggembirakan aku pada hari ini. Ni soalan pertama daripada Nabi kepada Jibril yang diutus Allah untuk nak memberi salam ke Nabi dan nak memuliakan Nabi setelah dibangkitkan di padang mahsyar. Bila Jibril dengar ya soalan pertama daripada Nabi, lepas kalam Nabi jawab salam, yang pertama soalan dia begitu, Jibril jawab ke Nabi ni cantik. Wahai Muhammad, kata Jibril, ada pun yang menggembirakan kau hari ini, terimalah satu khabar gembira, iaitu syurga dibentangkan buat kau wahai Muhammad, kau masuklah mana pintu yang kau suka dan kau kekal di dalamnya. Kata Jibril tu explain ke Nabi ni. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi ini tak puas dengan jawapan yang diberi oleh Jibril alaihissalam. Nabi nangis kat situ. Bila Nabi nangis, Jibril ni terkedu. Jibril tak kata apa, tak tahu nak buat macam mana dah ni. Jibril tak tahu dah nak cakap apa ni. Dia tak tahu apa punca Nabi nangis ni. Maka Allah utus malaikat yang kedua, malaikat Israel alaihissalam, malaikat yang mencabut roh daripada jasad. Bila malaikat Israel datang ke Nabi dan beri salam kepada Nabi, Nabi jawab salam Nabi dan soalan yang sama ditanya kepada Israel. Israel, khabarkan ke aku, beritahu ke aku apakah sesuatu yang menggembirakan aku pada hari ini. Lalu Israel dia jawab ke Nabi, dia kata, wahai Muhammad, demi Allah, demi kemuliaan engkau ni wahai Muhammad, dia kata, terimalah khabar gembira yang pertama, telah pun diserahkan, dikembalikan ruh kepada jasad kau semula dan kau akan hidup kekal. Dan wahai Muhammad, terimalah khabar gembira, pintu syurga dibuka seluas-luasnya untuk kau sebagaimana yang Allah janjikan dulu masa kita hidup atas muka bumi. Bila Israel jawab soalan yang ditanya oleh Nabi, tuan-tuan, juga tak menggembirakan Nabi. Nabi nangis kali kedua. Kali kedua Nabi nangis ni. Jibril pun terdiam, Israel pun terdiam. Tak tahu dah nak cakap macam mana dan tak tahu apa punca Nabi ni menangis. Tak tahu apa sebenar yang menggembirakan Nabi. Kedua malaikat ni tak tahu. Lalu kemudian malaikat yang ketiga, malaikat Israfil, malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan meniup sangkakala tu. Bila datang kepada Nabi, dia beri salam ke Nabi, Nabi jawab salam dia dan kemudian soalan yang sama Nabi tanya. Bila Israfil terima soalan yang sama, dia menjawab jawapan yang hampir sama dengan Jibril, dengan Israel tadi. Nabi nangis kali ketiga, tuan-tuan. Bila Nabi nangis kali ketiga, ketiga-tiga malaikat ni tak tahu nak kata apa, nak buat macam mana dah. Lalu Allah berfirman kepada Jibril alaihissalam. Allah kata, wahai Jibril, kau pergi tanya Muhammad ni, apakah sebenarnya sesuatu yang boleh menyebabkan dia gembira pada hari ini. Tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala ni maha tahu. Tetapi Allah sengaja menjadikan dialog tu. Allah tu maha tahu. Sengaja dijadikan dialog tu. Allah kata, Jibril, kau pergi tanya ke Muhammad, apakah perkara yang menggembirakan dia pada saat ni. Jibril pun tanya dekat Nabi, dia kata, wahai Muhammad, Allah berfirman, Allah perintahkan aku suruh tanya ke kau. Apakah ada satu berita yang bila aku terang, aku cakap boleh menggembirakan? Apakah wahai Muhammad? Jibril tanya ke Nabi. Lalu Nabi jawab dekat Jibril, dia kata, wahai Jibril, ada pun yang menggembirakan aku pada hari ini apabila aku ketahui tentang bagaimana umat aku
Rupanya Nabi nak tahu tentang kita ni tuan-tuan. Nabi tak gembira bila disebut syurga, Nabi tak gembira bila disebut sesuatu yang kekal dan nikmat tu kekal, Nabi tak gembira. Tapi Nabi cakap, wahai Jibril, yang menggembirakan aku hari ni kalau aku tahu umat aku bagaimana dan dia sekarang kayak mana. Jibril cakap ke Nabi, wahai Muhammad, ada pun umat kau dah pun dibangkitkan dan dia sekarang sedang dalam perjalanan ke sini, ke mahsyar. Lalu kemudian Nabi tanya lagi dekat Jibril. Dia kata, wahai Jibril, bagaimana hal keadaan umatku mendatangi mahsyar? Lalu kemudian Jibril tu explain ke Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, ada pun keadaan umat kau yang mendatangi mahsyar. Ada yang datang dalam keadaan dinaungi, ada yang datang dalam keadaan berjalan, ada yang datang dalam keadaan merangkak, ada yang datang dalam keadaan meniaram, ada yang datang dalam keadaan diseret. Bila Nabi dengar hal keadaan kita ni, umat dia mendatangi mahsyar berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai keadaan ni, sekali lagi Nabi nangis. Nabi tanya ke Jibril, wahai Muhammad, masalah apa lagi yang menyebabkan kau boleh menangis ni wahai Muhammad? Maka kata Nabi ke Jibril, wahai Jibril, yang menyebabkan aku menangis, aku dengar kesukaran, kesusahan umatku. Jibril kata, wahai Muhammad, biarlah apa yang mereka alami sebab perbuatan dia masa hidup dulu atas muka bumi. Itu sebab Allah Ta'ala balas menurut kehendak bagaimana dia hidup dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, tengah-tengah padang mahsyar tu Nabi sujud dekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita. Sejak Nabi dilahirkan sampai Nabi berumur 40 tahun, Nabi bina peribadi dia. Quran belum turun, wahyu Allah Ta'ala belum turun. Dalam terbinanya peribadi Rasulullah sebagai seorang manusia yang diutus Allah, belum diutus lagi, bakal diutus. Dia bina peribadi dia sehingga semua orang yang bukan Islam lagi, belum beriman masa tu, beri sendirinya. Maka diamin, sangat dipercayai. Orang kafir, orang tak beriman pun percaya ke Nabi. Ni orang Islam tuan-tuan tak percaya ke orang Islam sebab tak terbina. 23 tahun Nabi ni, daripada 40 tahun sampai Nabi wafat, 23 tahun lamanya Allah turunkan Quran nak bina diri Nabi seterusnya, dan bina dunia, bina masyarakat, bina kepribadian tiap individu. Kita lahir Quran ada dalam rumah, kita lahir kita dengar Quran dibacakan ke surau, kita lahir kita dengar ada ustaz mengajar tafsir Quran. Pekak ke orang-orang macam ni sehingga tak nak dengar Quran yang Allah Ta'ala turunkan, yang Nabi bawa 23 tahun dalam keadaan penuh kesukaran. Ini tuan-tuan dan puan, Quran ada dalam rumah lahir, dia tak baca Quran ke buta ke mata dia? Dia jadi pengkhianat kepada agama dia sendiri. Bila kita dengar benda macam ni tuan-tuan sekalian, saya pun marah. Kita pergi ke pantai timur, kita tengok hal keadaan saudara mara kita, ya Allah tuan-tuan, menitik air mata ni. Lalu dia ambil kesempatan di celah-celah tu. Jahat sungguh tuan-tuan. Inilah orang yang menolak nak terbinanya kerohanian, orang yang menolak nak diturunkan rahmat Allah, dia tolak, menolak yang keampunan Allah yang nak diberi, semua dia tolak. Ini yang Imam Ghazali duk cakap tuan-tuan. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian, yang disusun oleh ulama hari ini, yang disusun oleh ulama, penyakit-penyakit rohani ni yang sepatutnya kita ambil berat, sesuatu yang kita geruni sebab menjadi penyebab kesukaran di akhirat besok. Kita sakit lemah jantung tak ada apa tuan-tuan, menjadi penyebab dia kalau nak mati, mati sebab sakit. Dah mati tak ada sakit lemah jantung dah, kan? Kita sakit kencing manis tuan-tuan, kena potong kaki, dalam kubur tak ada lagi penyakit kencing manis dah.
Kita sakit apa pun atas muka bumi yang menjadi penyebab kita duduk ICU, kita duduk hospital, dan penyakit tu menjadi sebab kepada kematian. Dah mati, penyakit tu tak ada. Penyakit tu cuma sebab bagi mati. Tapi penyakit yang kita bawa ke mati ni dan bakal susah selepas mati, penyakit rohani. Ini yang ulama-ulama minta kita jaga. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Harun Ar-Rasyid semasa dia menjadi khalifah, dia baru bina istana dia dengan tembok dia, dengan pengawal dia, dengan kehebatan yang boleh ditunjukkan kepada orang. Siapa ni? Harun Ar-Rasyid, yang hidup beberapa orang ulama di zaman dia. Maka tuan-tuan, siap dia bina istana yang megah ni, yang hebat, yang siap dengan pengawal, siap dengan tembok dia. Di zaman tu tuan sekalian, hanya ada penyair-penyair yang bila dia lantunkan syair ni yang sedap didengar. Maka selepas dia bina tu, selepas siap istana tu, dia panggil beberapa orang penyair-penyair yang hebat di zaman tu masuk dalam istana dan dia suruh tengok apa yang terbina, bagaimana terbinanya istana tu, dan kemudian dia minta penyair-penyair yang lihat istana dia yang dah terbina ni tolong bersyair nak menyatakan kehebatan istana tu. Ni Harun Ar-Rasyid. Maka salah seorang daripada penyair yang dijemput ni seorang yang sangat zuhud, seorang yang sangat hebat di sisi Allah. Nama dia Abu Atahiyah. Abu Atahiyah, dan bila dia tengok istana Harun Ar-Rasyid ni, dan Harun Ar-Rasyid ni pun kenal dia seorang yang sangat zuhud, Harun Ar-Rasyid pun minta dia orang yang pertama melantunkan syair, bersyair tentang istana tu. Maka apa di antara syair Abu Atahiyah kepada Harun Ar-Rasyid? Dia kata, hiduplah engkau semahu kau, buatlah engkau kesukaan yang kau nak buat, kau buat, dan banggalah engkau terhadap apa yang kau boleh banggakan, dan duduklah engkau di satu tempat yang kau rasa kau boleh selamat. Duduk, hiduplah buat sesuka kau. Maka seronok Harun Ar-Rasyid ni dengar syair Abu Atahiyah ni. Dia pun terus bercakap lagi dekat Abu Atahiyah. Dia kata, wahai Abu Atahiyah, teruskan lagi syair, teruskan. Maka tuan-tuan, Abu Atahiyah ni teruskan syair. Dia kata, ada pun, dia kata, wahai Harun Ar-Rasyid, ketika mana nyawa sampai di Ghargharah, barulah masa tu semua orang akan lihat, termasuk kau juga. Dia kata bahawa dunia ni, bahawa apa yang kau buat ni, bahawa apa yang kau puja ni, semuanya itu tipu daya. Abu Atahiyah ni dengan kalam dia tu, kalam hikmah yang bila orang dengar tuan, sonok telinga nak dengar, tembus dalam hati ni. Yang kata Abu Atahiyah ni orang zuhud, bila dia bersyair yang syair macam tu sekalian, Harun Ar-Rasyid ni dari tadi dia seronok dengar, dia minta disambung lagi, disyairkan lagi. Terdiam tuan-tuan, daripada berdiri terduduk, dari duduk dia rebah, pengsan dia. Saudara, daripada pengsan Harun Ar-Rasyid ni, Abu Atahiyah ni sambung lagi syair. Dia kata, demi kebesaran Tuhan, wahai Harun Ar-Rasyid, yang memiliki alam ni, yang memiliki diri engkau ni, jasad yang kau banggakan, apa yang kau bangun ni akan hancur lebur jadi tanah. Dia pengsan kali kedua, tuan-tuan. Itu yang menjadi penyebab Harun Ar-Rasyid ni taubat dia kepada Allah, tersentuh kerohanian dia. Dia nak bina roh dia, nak bina diri dia, supaya dia boleh terima rahmat, dia boleh minta ampun ke Tuhan. Ini Harun Ar-Rasyid, tuan-tuan dan puan.
Itu sebabnya kita nak bina hari ni dalam mana? Sebab kita hidup, kita teruskan kehidupan, kematian kita tak tahu bila. Seronok dengan dunia dalam tak terbina, tuan-tuan. Sibuk duk rawat penyakit yang zahir menjadi penyebab mati, sakit dalam tak pernah ubat. Itu sebab, tuan-tuan sekalian. Empek malam lepas saya ceramah dekat Muar, dekat kawasan Bakri. Dekat Masjid Bakri. Kan sebelah tu Bakri Camp kan, camp polis tu, tempat latihan polis tu. Saya seronok dengan ada satu orang. Dia ni baru pencen 4 bulan pencen polis. Sarjan Major Yusof nama dia. Dia tuan pelatih polis. Mana-mana yang rekrut polis ni, dia latih polis tu di Padang Kawat tu 39 tahun lama. Dia pencen 4 bulan yang lepas berumur 58 tahun. Dia offer lagi untuk pencen sampai 60. Dia kata tak nak dah ustaz. Sebab dia kata banyak sebab. Kadang-kadang sesuatu rintihan dalam hati yang kita nak bercakap, kita tak boleh cakap tapi duduk depan kita. Ni saya nak cerita ke ustaz, dia kata. Saya refer dia ke imam ni lah, dia kata, imam masjid. Saya merekrut polis ni 39 tahun lamanya ustaz, dia kata. Sekali intake ni saya akan latih 600 orang. Daripada 600 orang, berapa banyak intake tu yang every year, tiap-tiap tahun ni dia kata, yang tak bersunat pun ramai ustaz. Anak orang Melayu. Ini dia cerita, saya cerita balik ke tuan-tuan. Yang tak bersunat, tak berkhatan ni ramai. Ustaz percaya tak, dia kata. Inilah imam ni tempat saya refer. Kata ni pelatih polis yang 39 tahun duduk kat Padang Kawat latih polis ni. Itu yang tak berkhatan ustaz, dia kata, yang tak boleh mengucap, yang tak tahu mengucap. Yang masuk polis ni dia kata, yang tak tahu mengucap, maka dalam polis tu ada baka, dia kata. Baka ni lah yang memainkan peranan, ajar balik macam budak darjah 1. Tapi ustaz, dia kata, yang diajar tu tara mana? Sebab daripada pagi sampai ke petang duk sibuk dengan kawat, duk sibuk dengan ini, kerohanian tu malam. Time ustaz ngajak, dia lolap. Sebab lotih. Ini tuan-tuan. Pengalaman dia duk merekrut polis 39 tahun tu dia cerita ke saya. Saya nak cerita apa ke ustaz? 39 tahun saya bersilat hari-hari ke Padang Kawat ustaz. Bila saya dah pencen, saya kawan dengan imam ni. Ustaz tanya imam ni, dia kata saya kawan dengan dia. Banyak bondo saya refer ke dia, saya jumpa dia. Saya seronok dengan imam. Bila saya dah pencen ni, saya mula boleh ke masjid 5 waktu sehari semalam. Inilah saya rasa, ya Allah, suatu nikmat yang paling besar yang selama ni saya tak rasa. Dan pencen ni lah saya rasa suatu kerehatan fizikal yang selama ni saya rasa tak rehat. Maka dia kata inilah masanya pula, dia kata saya nak berjalan, dia kata, kepada jalan Allah dengan bimbingan ustaz-ustaz yang datang ke masjid ni. Dia cerita tuan-tuan, tersentuh hati sebab dia cerita tu daripada hati. Dia bukan cerita dia nak bangga dia merekrut polis 39 tahun, dia bukan nak cerita dia seronok tak. Dia cerita daripada hati apa yang dia buat 39 tahun, apa yang dia jumpa, apa yang dia hadap, apa yang dia tak boleh cakap selama 39 tahun sekalian. Maka selepas dia pencen 4 bulan yang lepas, cukup bebas dia rasa. Dan suatu kenikmatan dalam kerehatan, dia kata. Maka selama ni dia hamburkan untuk dunia, maka tak terbina, dia kata, kerohanian,
kepada orang-orang yang duduk depan saya selama 39 tahun, berapa puluh ribu ni ustaz. Tuan-tuan, hati yang penuh penyesalan, bukan dia menyalahkan pekerjaan dia, tak. Dia hari ni terasa, ya Allah, orang yang duduk depan dia ni bukan kerohanian menjadi keutamaan, tetapi yang menjadi keutamaan sesuatu daripada dunia yang dibentangkan. Ini tuan-tuan, satu benda yang realiti. Itu sebab tuan sekalian, Allah Ta'ala beri kesempatan ke kita, Allah beri ruang ke kita. Satu ketika tuan-tuan, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, seorang khalifah yang cukup hebat. Pemerintahan dia tak lama tapi penuh dengan keadilan. Satu hari dia dengan rombongan dia dalam satu perjalanan lalu di satu tanah perkuburan. Bila lalu di tanah perkuburan ni, dia pun beri salam, dia berhenti ke tanah perkuburan. Semua ahli rombongan dia berhenti, ikut sama berhenti. Lalu dia menyeru di tanah perkuburan kepada orang-orang yang duduk dalam kubur, seolah-olah orang tu boleh menjawab. Apa yang dia seru di tanah perkuburan? Dia kata, wahai kematian, apakah yang telah engkau perbuat terhadap orang yang dulu masa hidup saling cinta mencintai? Dia tanya soalan yang pertama, dia seru tu, dia tanya. Dia ngadap ke kubur ni, dia seru, dia tanya. Yang kedua, dia seru, dia tanya, wahai kematian, apakah yang telah engkau perbuat terhadap orang yang dulunya menyibukkan diri terhadap sesuatu yang mereka telah tinggalkan dari segi dunia? Dia seru, dia tanya. Dia kata yang ketiga, wahai kematian, apakah yang telah engkau perbuat terhadap orang yang dulu dia berkawan dengan orang ni berkawan dengan dia, tapi hari ni orang yang telah pun kau ambil, orang yang telah ditinggalkan, tak menjenguk pun orang yang kau dah ambil. Maka tuan-tuan sekalian, lama dia berdiri ke kubur dalam keadaan bertafakur, dalam keadaan menitik air mata. Umar bin Abdul Aziz menantikan satu jawapan daripada tanah perkuburan, tapi tidak ada apa-apa jawapan. Lalu dia menoleh kepada rombongan yang duduk bersama dengan dia. Dia bercakap kepada ahli rombongan dia. Dia kata, wahai kaum muslimin, kamu tahu tak apakah yang telah diberi jawapan oleh perkuburan, oleh kematian setelah aku bertanya tadi itu? Maka menjawablah anggota rombongan, demi Allah ya Amirul Mukminin, kami ini tak tahu apa-apa, dan apa yang dijawab kami pun tak tahu. Maka ada pun jawapan daripada perkuburan, daripada kematian yang aku tanya tadi. Hebatnya Umar Abdul Aziz, dia terjemahkan bisunya kubur tu, dia terjemahkan kematian orang yang telah mati tu kepada orang yang hidup ni, sehingga kan ada beberapa orang di kalangan kaum muslimin, orang yang ikut rombongan ni terduduk, ada yang pengsan. Kata Umar bin Abdul Aziz, dia kata, demi Allah, jawapan bagi perkuburan, jawapan dari kematian itu akan menjadi hancur mata yang kamu banggakan semasa kamu hidup dulu. Mata tu hancur, akan terpisah di antara satu jari dengan jari yang lain. Jari ni punya rapat tuan-tuan, tak boleh untuk nak ditaupkan, nak dijarakkan, tak boleh lah. Rapat ni. Jari ni nak sentuh jari ni pun dah terpisah, tak boleh nak sentuh. Dan terpisahlah orang yang dimatikan ni, perkuburan ini, daripada orang yang hidup, yang pernah menyayangi dia dan dia pernah menyayangi orang ni masa hidup. Terpisah ketika saat-saat dia berada di tempat yang dia dah berada tu. Inilah jawapan kematian, kata Umar bin Abdul Aziz.
Maka tuan-tuan sekalian, dia nak bina masyarakat. Dia nak bina orang yang selagi mana dia boleh lihat orang tu, selagi mana dia boleh dengar perkataan orang tu kat telinga dia, selagi mana dia memimpin orang tu, dia nak bina tiap individu, dia nak bina masyarakat, dia nak bina siapa pun. Untuk apa? Untuk akhirat. Maka kita dapati hari ini orang yang menjadi ketua, yang menjadi pemimpin tak boleh nak bina masyarakat ke arah akhirat. Kenapa macam tu punya teruk? Tak takut ke dengan janji Allah tentang azab? Tak takut ke dengan janji Allah tentang neraka yang memang tersedia dah ni? Dibuka setiap masa ni tuan-tuan. Maka tu sebab tuan-tuan kita nak bina diri kita hari ni, supaya kita boleh bina generasi yang bakal kita tinggalkan. Kita boleh bina kalau satu hari kita terangkat di tengah-tengah masyarakat, kita nak bina semua ni. Maka ulama menyebut sekalian, disebut di dalam kitab ni, yang pertama sekali dia kata tumpulnya daya fikir. Orang yang tak boleh berfikir, orang yang tidak menggunakan akalnya untuk nak berfikir. Sedangkan Nabi kata agama ad-dinu huwa akal, agama itulah adalah akal. Tidak beragama bagi orang yang tidak berakal. Gunakan akal ni untuk nak berfikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 46, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah sebut dalam surah Al-Hajj. Allah kata apa? Tidakkah mereka mahu berjalan di muka bumi? Allah Ta'ala tanya kita, wahai Muhammad, aku nak tanya hamba-hambaku yang ada ni, yang aku hidupkan ni, dia orang tak nak berjalan ke muka bumi ni. Untuk apa pula kita ni yang ditanya Allah supaya berjalan di muka bumi? Allah kata supaya ada bagi mereka hati yang bisa mengerti dengannya. Sebab kita berjalan ni kita boleh faham, kita boleh tengok, kita boleh memerhati. Tuan-tuan, bila saudara mara kita kena banjir ni, kita nak ke Sanun, bukannya jauh Rasul kan? Kita ada kereta. Jangan kita takat dengar cakap orang, kita ada kesempatan kita pergilah. Bukannya perlu naik kapal terbang, bukannya perlu naik kapal laut. Isi minyak RM50 tuan-tuan, Pantai Timur tak ada tol. Cuma LPT ada tol kan, dekat Karak tu kita bagai tu. Selebih tu tak ada tol, pilah tuan-tuan. Berjalan tu tengok apa yang Allah Ta'ala dah buat. Sebab Allah Ta'ala boleh buat pula kat tompek kita. Kita jangan cakap hari ni ush kat dia sebab itu sebab ini. Memang apa yang Allah Ta'ala beri jadikan sekalian untuk nak buka mata semua orang, supaya kembalikan balik hak rakyat ni, royalty tu tuan-tuan. Kan? Tengok nak beri ke tak beri lepasnya agak. Kan? Jadi makna kata sepatutnya bukan lagi wang ihsan, bukan lagi brim, bukan. Sesuatu yang empunya hak dikembalikan kepada yang empunya hak. Ini yang sepatutnya dilakukan dan ini yang sepatutnya berlaku. Barulah Allah Ta'ala pelihara kesemua kita ni. Allah Ta'ala pelihara negara, Allah Ta'ala pelihara masyarakat. Hari ni masyarakat tak terpelihara tuan-tuan sekalian. Masyarakat makin teruk. Hari Jumaat minggu lepas tuan-tuan sekalian, saya ceramah ke sebuah sekolah. Lalu bila saya ceramah ke sebuah sekolah ni, ustaz yang ngajar situ tuan-tuan, salah seorang ustaz yang ngajar kat situ, dia ni orang yang menguruskan jenazah di hospital.
Dia ni orang yang menguruskan jenazah di hospital. Jadi sampai dia cakap, dia kata, ustaz, dia kata, ana badan sakit-sakit ni, dia kata sebab semalam uruskan satu jenazah orang yang mati dibunuh, yang tak dituntut dah 6 bulan. Dia kata sekarang ni ada lagi jenazah yang masih belum dituntut, yang mati lemas. Ada lagi 4 orang, dia kata, ana nak kena urus. Maka dia ni sekalian, dia ceritalah pengalaman dia. Bila dia cerita pengalaman dia hampir samalah dengan saya, kita kerja yang sama. Saya pun kerja hospital, dia urus jenazah di hospital. Maka tuan sekalian, bukan saya nak buat cerita dia, tetapi nak bawa cerita bagaimana pelajar di sekolah dia. Yang duduk depan saya, yang saya beri ceramah tadi tu. Pelajar tingkatan 3, pelajar tingkatan 4, pelajar tingkatan 5. Hari Jumaat minggu lepas saya ceramah ke sekolah tu. Maka tuan-tuan sekalian, pelajar tingkatan 3, 4, 5, kita kata budak yang dah besar-besar ni lah. Budak yang dah boleh berfikir. Budak yang dihantar ke sekolah ni sekalian. Maka sekolah ni macam sekolah pemulihan, ustaz tu cakap. Macam sekolah pemulihan. Ada yang didatangkan sekolah oleh mak bapak tu, mak bapak ni paksa untuk nak ambil SPM, belajar tak nak. Kata ustaz ni, dia kata, yang berlaku tahun lepas lah, tak tahu sampai hari ni siapa yang buat, dia kata. 2 orang cikgu sini balik-balik sekalian, balik sekolah ni, sampai-sampai dekat pintu pagar, nasib baik kat pintu pagar, tercabut tayar depan. Dibuka skru tayar depan ke budak. Tak berakhlaknya budak yang dia tu ke sekolah, yang diajar oleh guru untuk nak bina akhlak, perangai dekat sekolah dia pergi cabut tayar, skru tayar guru. Ni berlaku dah. Minggu lepas saya ceramah kat sekolah tu. Maka tuan sekalian, beberapa orang pelajar tahun lepas yang ada rekod ni cukup teruk ni. Panggil mak bapak datang sekolah ni, di antara soalan yang ditanya oleh guru ni bukan nak busybody tuan-tuan, bukan busybody. Just tanya je. Tanya tu untuk apa? Nak beri nasihat kalau perlu dinasihat. Memang guru tugas itu. Maka tuan-tuan, ada anak-anak yang bermasalah di sekolah ni, guru-guru just tanya, awak di rumah sembahyang ke tak? Awak di rumah ni baca Quran ke tak? Apa yang dia balik, dia pergi cakap dekat mak bapak, mak ayah ni datang sekolah, dia kata cikgu dibayar gaji untuk mengajar, bukan untuk nak ambil tahu hal keluarga orang. Dia beri kaunseling dekat cikgu tuan-tuan. Inilah hal keadaan hari ini yang kita duk anggap bila dia bersekolah, sekolah dapat mendidik. Memang tugas sekolah itu mendidik, tapi hari ini dia ke sekolah, dia tak terdidik. Maka yang perlu kita nak hidupkan hari ini tuan-tuan dan puan sekalian, sekolah teruskan sekolah itu memang tuntutan. Belajar itu satu fardu kifayah, satu fardu yang dituntut. Tapi hari ini mak bapak tak pernah membimbangi tuan-tuan sekalian terhadap anak yang ke sekolah tapi akhlaknya runtuh, tak pernah bimbang. Tuan-tuan, kalau nak tengok dekat saya punya WhatsApp kan saya boleh tunjuk, tak ada masalah pun. Satu orang budak perempuan, umur 24 tahun, saya kenal keluarga dia. Satu keluarga tu saya kenal. Maka tuan-tuan sekalian, dia hantar gambar WhatsApp, dia WhatsApp kita lah, dengan gambar, dengan umur 24 tahun. Gambar duk pakai skirt, pakai baju tak ada longan, hantar dekat ustaz pula tu. Aduh, saya kata, sakit jiwa waktu saya rasa. Dia tanya masalah apa tuan-tuan? Dia tanya masalah merokok sebab dia merokok. Umur 24 tahun dia merokok. Dia tanya masalah rokok, dia bawa lah dalam tu. Handphone saya dalam kereta, tak saya boleh baca kan.
Dia bawa satu hadis, dia dapat tang mana tak tahu. Kan? Sebab dia ni kuat merokok, depan kita pun dia merokok, muka cantik tuan-tuan. Saya offer dekat tuan-tuan, tak ada yang berani. Kenapa? Kan? Ni cakap tu kita orang ni, cakap masjid ni cakap ni. Kan? Siapa dia rasa teringin kan jumpa sakit kereta. Tak nak orang nampak, telefon saya besok. Umur 24 ni. Kesian saya tengok. Hantar gambar WhatsApp ke saya dengan berposing pakai skirt tu dengan baju tak bolongan, saya boleh tunjuk ke tuan-tuan. Cakap kerana Allah, bukan reka cerita. Kau nak hantar WhatsApp ke ustaz, pakailah baju kurung. Time tu mangkuk foto lah budak ni. Kan? Dia cerita satu hadis, dia dapat tang mana tu sebab ni dia ni kuat merokok. Dia kata betul ke, dia kata ustaz, dia kata rokok ni asal dia daripada kencing iblis yang dihalau daripada syurga. Ketika Allah melaknat iblis, dia nak tanya kesahihan hadis tu. Sebab hadis tu kena kat batang hidung dia. Sebab dia ni kuat merokok. Maka saya kata hadis tu betul, riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi memang ada cerita. Dalam hadis yang panjang, Nabi kata, Iblis laknatullah ni bila dia tu dihalau dan dilaknat oleh Allah, terhalau daripada syurga, turun ke bumi. Bila dia turun ke bumi dalam keadaan dia terkencing-kencing, maka air kencing iblis ni yang duk berterabur ke bumi, yang duk merata ni, menjadi penyebab Allah tumbuhkan satu tumbuhan yang Nabi sebut tumbuhan tu tumbuhan yang bila manusia makan, manusia jadikan tumbuhan sebagai suatu kelazatan buat dia, kata Nabi, dia akan memabukkan, dia akan menghayalkan, dia akan memudaratkan. Maka ada ulama kata daun tembakau, ada ulama kata daun ganja, spesies yang sama lah tu. Jadi tumbuhnya tembakau, tumbuhnya daun ganja, bagai sekalian, segala yang memabukkan, menghayalkan, memudaratkan ni daripada kencing iblis. Tuan-tuan yang merokok malam ni dongah betul-betul ni. Jangan nak marah lah kat saya. Itu asal tumbuhan tu, itu asal daripada kencing iblis. Itu hadis. Jadi dia tanya kat saya, hadis ni betul ke ustaz? Dia kata. Lalu kita refer, kita rujuklah kat kitab hadis. Saya kata memang hadis ni betul dan memang ulama berpendapat yang memabukkan tu daun-daun yang menjadi lazat manusia, khayal dia mabukkan, termasuklah tembakau. Dia balik saya punya WhatsApp tu, dia kata bukan tembakau ke ustaz? Saya kata bangang botuh budak ni. Dia nak menang kat dia walaupun dia tu salah. Ini tuan-tuan sekalian. Jadi kita simpati dengan golongan-golongan yang macam ni. Yang kita rasa makin jauh daripada agama, makin jauh daripada terdidik ke arah untuk nak memperbaiki diri dia. Itu sebab peranan masjid, peranan surau ni terlalu penting tuan-tuan. Kita nak jadikan balik, kita nak hidupkan balik surau, nak hidupkan balik masjid ni. Jadikan masjid dan surau ni berperanan untuk nak bina masyarakat. Alhamdulillah tuan, bila masjid hari ni penuh dengan program, surau penuh dengan program, kita cukup bangga dengan masjid dan surau yang macam ni. Hidup semula tu, nak menghidupkan roh masyarakat. Maka daripada masjid terbina masyarakat yang baik, keluar daripada masjid menjadi contoh kepada orang-orang yang tak datang ke masjid, orang yang tak datang ke surau daripada masjid. Jangan dihalangi apapun perkara-perkara baik yang nak dibuat di masjid dan di surau. Sebab hari ini sekolah memang nak memperbaiki manusia, nak memperbaiki anak-anak, tetapi kemampuan tu tuan-tuan cukup terhad. Cukup terhad kemampuan. Kita bimbang tuan-tuan, cukup bimbang. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala cakap, kita ni bila orang berfikir, kita pi mana-mana kita tengok kebesaran Allah, bawa anak-anak kita.
Tunjuk ni Allah Ta'ala yang berlaku tsunami di Aceh, kita ada duit nonton kita pi tengok begitu. Dan kemudian kata Allah lagi, atau telinga yang mereka biasa mendengar dengannya tak boleh pi tengok, perdengarkan dekat dia. Orang yang balik tolong cerita. Aku pi kampung tu lumpur sampai paras lutut. Cerita betul-betul. Ambil gambar. Hari ni kamera handphone kan canggih, tuan. Ambil gambar, tunjuk. Ada gambar kocik-kocik, budak kocik-kocik tu tunjuk. Ini tanggungjawab kita. Dan kemudian kata Allah lagi apa? Sesungguhnya kata Allah, bukan penglihatan itu yang buta. Allah cakap, bukan mata ni yang buta. Tetapi yang buta tu kata Allah adalah hati-hati mereka yang buta. Wal-iyazubillah. Inilah orang-orang yang jauh dengan Allah, iaitu orang yang buta mata hati, tuan-tuan. Yang mata ni tak buta, tapi mata hati ni yang buta. Ini yang pertama. Yang kedua, kata ulama, pendangkalan rasa. Dia tak ada perasaan. Dia tak ada perasaan. Wal-iyazubillah. Dia tak ada perasaan langsung. Allah sebut dalam Quran, dalam surah Ar-Rum ayat 33. Allah kata, wa iza massan nasa durrun da'au rabbahum munibin ilaihi summa iza azaqahum minhu rahmatan iza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Allah kata apa? Apabila kesukaran kono kek manusia, Allah timpakan kek kita sukar. Sebelum ni kita senang, kita tak rasa susah orang yang susah. Kita senang, tuan-tuan, tak rasa susah orang yang susah. Tuan-tuan dan puan sekalian, baru-baru ni ada satu orang, dia kerja guard dekat satu bank dekat Bangi. Dia ni orang yang baru kes dadah ni. Jadi dia dah keluar daripada Serenti Q&K tu. Sekarang ni dia kerja guard di salah satu bank dekat Bandar Baru Bangi dengan gaji 700. 2 minggu lepas saya pergi ceramah dekat surau salah satu ke Bandar Baru Bangi. 2 minggu lepas. Malam saya ceramah tu, dia ada bawa isteri dia. Isteri yang kedua, isteri yang pertama lari. Kita tak bicarakan lari sebab apa lari, tapi ikut laki-laki lain balik ke Terengganu. Tinggal anak umur 6 tahun dengan 8 tahun. Semasa dia dalam Serenti gitu, kedua-dua anak ni dipisahkan. Seorang duduk di kebajikan, seorang ada orang jaga. Maka tuan-tuan sekalian, habis-habis saya ngajar ni, orang-orang surau ni, yang 2-3 orang yang tahu dia, dan kemudian ada keprihatinan. Sekarang ni kos sara hidup kan tinggi, tuan-tuan. Dia kerja guard dekat Bandar Baru Bangi itu, satu bank gaji 700, tuan-tuan. Sekarang ni dia menumpang di sekampung di Sungai Ramal ke rumah mak mentua dia tu. Dia menumpang di situ. Dengan isteri yang kerja dekat kedai pakaian dekat Bandar Baru Bangi tu. Isteri itu pula seorang ibu tunggal yang dia ambil, yang memang dah ada anak 3. Maka anak dia tu dipisahkan. Dia mengadu dengan saya, tuan-tuan sekalian. Mengadu tu atas sebab apa? Atas sebab cerita orang surau. Mengadu tu dengan tangisan. Seorang laki-laki, tuan-tuan, menangis. Mengadu tu dengan tangisan. Dia tak nak lagi anak dia 6 tahun dengan 8 tahun ni dipisahkan. Sebab yang 8 tahun ni ada duduk dengan orang, dia tak mampu. Ada something, ada masalah kekeluargaan. Dia ngadu dengan saya. Bila ngadu dengan saya,
boleh tak Ustaz ambil anak saya ni sebab dia dengar saya dah buka sekolah semua. 6 tahun dengan 8 tahun. Kalau tuan-tuan pi di sekolah saya sekarang di Pahang, tuan-tuan tengok budak paling kecil, saya ambil. Daripada dia terpisah tu, saya ambil kedua-duanya. Ada di madrasah saya di Pahang. Tuan-tuan pi madrasah saya tengok paling kecil. Saya cakap dekat budak-budak besar 2 orang, kau jaga dia, makan minum dia kau jaga, kain baju dia kau basuh, yang kau jaga dia, makan minum dia kau jaga, kain baju dia kau basuh. Saya cakap, madrasah saya dah penuh tuan-tuan, dah cukup, dah pack dah dengan 60 orang tu dah penuh. Maka tuan-tuan, bila saya ambil budak ni kerana apa? Kerana daripada hati ni duk tengok budak comel tuan-tuan, comel budak. Kesukaran keluarga dia, kesukaran mak bapak dia, tak boleh kau kita nak tolong sikit. Bila saya ambil tuan-tuan, madrasah saya ni ada AJK, 2-3 orang AJK ni pukul saya. Ustaz buat apa ambil orang macam ni? Saya sampai bercakap dengan AJK seminggu lepas hari satu, saya kata demi Allah, kadang-kadang kita sedar tak? Kita nyonangkan orang, Allah janji nyonangkan kita, tak senang dunia, akhirat kita senang. Saya sampai bersumpah depan 2-3 orang AJK saya. Sepatutnya cakap elok-elok dengan saya kata. Kita bincang elok-elok, yang kita sama-sama untuk nak senangkan. Jadi sampai kita ni brainwash dekat AJK kita, pukul saya. Sebab masing-masing hidup dengan cara hidup masing-masing, ada kereta, ada rumah cantik. Orang yang susah ni nak biar ke? Ini tuan-tuan. Ada yang perli kita macam ni, sekolah ustaz ni jadikan welfare lah, senang. Memang pun dah di welfare saya kata. Apa saya nak gaduh pula? Ini tak ada jiwa. Sepatutnya dia dah duduk dalam AJK madrasah, sekolah tahfiz, terbina hati dia ni, yakin dengan kita, yakin dengan Allah. Patut ustaz buat macam ni, kita sama-sama lah usaha, sama-sama doa insya-Allah. Ni dah dia pukul kita pula. Ini dah. Ni nak cerita orang tak rasa sukar. Tak ada perasaan. Kalau tuan-tuan datang madrasah saya tengok budak paling kecil, comel tuan-tuan 2 orang. Sampai saya tanya ustaz yang ngajar kat situ macam mana budak ni nangis ke tak? Dia kata, ya Allah ustaz, ni lah pertama kali ni tengok budak tak nangis. Dia tengah-tengah belajar, dia tanya 2 perkara. Bila nak rehat, bila nak makan. Dia tak tanya pun, bila tanya kau nak balik rumah, tak ada. Sebab dia tak duduk dengan mak ayah. Dia tanya 2 perkara, budak 6 tahun dengan 8 tahun. Dia tanya 2 ya. Masa belajar, bila nak rehat, bila nak makan. Tu ya. Ini tuan-tuan. Jadi itu sebab sepatutnya tuan, itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala cakap dalam ayat ni, apabila kesukaran kono ke kamu, hari ni kamu senang, Allah Taala cakap, maka seru pula Tuhan masa tu. Sedar pula ada Tuhan yang kita rasa susah ketika tu. Kita bersorah pula ke Tuhan, orang yang susah ni kita tak nak pun terasa hati macam mana kesusahan dia. Dan kemudian kata Allah, kemudian apabila dia rasakan kepada mereka rahmat, bila Allah Ta'ala beri rahmat, tiba-tiba segolongan daripada kita ni balik-balik menyungutukan Tuhan. Jenih tak ada perasaan, jenih tak sedar diri. Inilah perangai manusia. Itu sebab kita hari ni rasa tuan-tuan apa yang orang lain rasa dengan menyelami apa yang orang alami. Itu sepatutnya. Begitu. Jadi saya rasa cukuplah takat tu, insya-Allah ada umur ada rezeki kita akan sambung lagi, kita akan jumpa lagi, wallahu alam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa tuan, saya mohon sumbangan untuk madrasah saya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jemaah yang ingin menyumbang boleh berbuat demikian seperti biasa kita.